Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga doktor kita. Nama saya Abdul Majid bin Mat Yusof dan hari ini saya akan membentangkan topik 11 yang bertajuk Apakah pengajaran yang boleh didapati oleh Kerajaan Korea Selatan dari penyatuan semula Jerman? Pembentangan saya akan dibahagikan kepada 4 bahagian. Pertama, pengenalan. Kedua, sejarah ringkas dan garis masa penyatuan Jerman. Ketiga, cabaran yang dihadapi selepas penyatuan Jerman. Dan yang terakhir sekali, pengajaran yang boleh didapati oleh Kerajaan Korea Selatan. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Korea Utara dan Korea Selatan terpisah sejak pengakhiran Perang Dunia Kedua pada 1945 dan terpisah secara rasmi menerusi penubuhan Republik Korea dan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 1948. Pemisahan menjadi lebih kekal apabila berlaku Perang Korea pada 1950 dan hanya dihentikan menerusi perjanjian letak senjata dan secara teknikalnya masih berlaku peperangan antara kedua negara tersebut sehingga hari ini. Sejak daripada itu, kedua-dua Korea sering terlibat dalam beberapa jenis perbalahan dan telah cuba untuk menjalani jalan pendamaian dengan tujuan terakhir untuk menyatukan semula Korea yang telah lama terpisah. Kedua-dua negara mempunyai harapan dan aspirasi untuk mencapai penyatuan semula demi kemakmuran bersama serta menyatukan masyarakat yang mempunyai banyak persamaan dari segi ciri-ciri tradisional. Terdapat pelbagai negara yang telah berjaya bersatu semula setelah dipisahkan. Contohnya penyatuan semula Vietnam serta penyatuan semula Jerman. Bagi menjawab soalan ini, saya akan memfokuskan pada penyatuan semula Jerman. Saya akan memperincikan bagaimana penyatuan semula Jerman berlaku serta pengajaran yang boleh didapati oleh Kerajaan Korea Selatan hasil daripada usaha Jerman ini. Seterusnya, sejarah ringkas dan garis masa penyatuan semula Jerman. Pada 1945, berlaku pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropah dan ia menyaksikan Nazi Germany pimpinan Adolf Hitler dikalahkan oleh pihak Berikat. Jerman dibahagikan kepada 4 bahagian dan dikuasai oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Soviet Union menguasai bahagian timur Jerman, manakala Amerika Syarikat, United Kingdom dan Perancis menguasai bahagian barat Jerman. Sebuah kerajaan komunis dan sosialis ditubuhkan di Jerman Timur dengan nama German Democratic Republic atau GDR, manakala kerajaan demokratik dan kapitalis ditubuhkan di Jerman Barat dipanggil Federal Republic of Germany atau FRG. Kedua-dua negara terpisah tetapi boleh dikatakan berkongsi ibu kota Berlin dengan sektor khas dicipta iaitu Berlin Barat dikuasai oleh Jerman Barat dan Berlin Timur dikuasai oleh Jerman Timur. Akan tetapi, keseluruhan bandar Berlin terletak di dalam kawasan Jerman Timur. Ini membolehkan Soviet untuk melakukan sekatan ekonomi pada 1948 hingga 1949 dan melihat mereka menghalang kemasukan barangan daripada masuk ke dalam sektor Berlin Barat. Untuk mengatasi perkara ini, tentera Amerika melancarkan Berlin Airlift untuk membantu membawa masuk bekalan penting ke dalam sektor Berlin Barat. Sekatan ini akhirnya ditamatkan pada 12 Mei 1949 dan tiada lagi sekatan dijalankan. Sejak daripada itu, ketegangan berkurangan tetapi meningkat semula pada 1961 apabila kerajaan Jerman Timur bertindak membina sebuah tembok yang memisahkan Berlin Barat daripada Berlin Timur secara fizikal. Ini dibuat untuk menghalang ramai rakyat Jerman Timur daripada melarikan diri ke Jerman Barat dan perkara ini mengundang kecaman daripada pihak Berikat. Sejak daripada itu, wujud gerakan untuk menghancurkan tembok tersebut. Rakyat Jerman Timur semakin serik saban hari dengan pimpinan Jerman Timur yang menjadi lebih buruk serta gagal menyelesaikan masalah utama dalam kehidupan rakyat
Sementara itu, Jerman Barat menjadi lebih maju. Sebuah protes besar-besaran diadakan pada November 1989 dan membawa kepada keruntuhan tembok Berlin. Ini memaksa kerajaan Jerman Timur untuk memulakan rundingan penyatuan semula. Dan penyatuan semula Jerman dirasmikan pada 13 Oktober 1990 dan melihat kedua negara Jerman yang telah berpisah sejak lama ini bersatu semula. Seterusnya, kita akan melihat kepada cabaran selepas penyatuan semula Jerman. Pertama sekali adalah integrasi politik. Penyatuan Jerman melibatkan sistem politik berbeza di antara kedua negara disatukan menerusi penyatuan perlembagaan ataupun Grundgesetz. Jerman Timur boleh dikatakan memasuki Jerman Barat dan menerima segala ketetapan seperti amalan demokrasi berparlimen serta pilihan raya diadakan secara bebas. Perlembagaan tidak ditulis semula tetapi diadaptasikan oleh kerajaan Jerman Timur untuk membentuk satu negara yang mempunyai perlembagaan yang sama. Proses integrasi ini berlaku dengan baik, tetapi rakyat Jerman Timur masih berasa janggal dan ketinggalan. Ini adalah kerana mereka telah wujud dalam suasana komunisme di mana satu parti menguasai segala pemerintahan negara. Dan untuk melibatkan diri dalam amalan demokrasi secara penuh dilihat sebagai satu cabaran buat mereka. Wujud juga diskriminasi oleh setengah rakyat Jerman Barat yang masih melihat rakyat Jerman Timur ini sebagai orang yang berfikiran mundur dan sukar menerima perubahan. Perasaan terasing ini mengakibatkan sesetengah daripada rakyat Jerman Timur berpaling kepada identiti bangsa yang diamalkan semasa pemerintahan Jerman Timur atau GDR demi melindungi kepentingan mereka. Mereka melihat kerajaan yang sememangnya dikuasai oleh Jerman Barat tidak begitu mengendahkan keadaan hidup mereka dan mereka ingin mencipta identiti sendiri. Fahaman politik sayap kanan kian meningkat popularitinya dan memperjuangkan hak Jerman Timur. Ini menyebabkan berlaku perbezaan yang ketara dari segi politik Jerman Barat dan Jerman Timur, walaupun telah berlaku penyatuan semula sejak sekian lama. Seterusnya kita akan melihat kepada integrasi ekonomi. Baik, penyatuan semula Jerman melihat sistem ekonomi sosialisme yang diamalkan di Jerman Timur distruktur semula untuk menjadi sistem kapitalisme seperti yang diamalkan di Jerman Barat. Ini melihat banyak perusahaan milik negara Jerman Timur diswastakan. Selain daripada itu, sistem pengurusan direformasi semula dan integrasi mata wang menjadi satu apabila Jerman Timur menggantikan mata wang mereka dengan mata wang Jerman Barat, iaitu Deutschmarks. Tetapi, integrasi ekonomi ini mewujudkan pelbagai masalah yang lain seperti isu pembahagian harta serta hal pemilikan syarikat Jerman Timur. Isu pembahagian harta ini wujud apabila pemilik harta hilang hak ke atas milikan mereka akibat kerajaan komunis Jerman Timur merampas segala hak mereka apabila mereka mula menguasai negara. Apabila berlaku penyatuan semula, rakyat-rakyat inginkan hak yang telah mereka hilang serta harta yang telah mereka hilang. Dan diselesaikan menerusi Property Law 1992. Bagi menyelesaikan isu pemilikan syarikat, sebuah badan ditubuhkan yang dikenali sebagai Treuhandanstalt. Badan ini memudahkan cara bagi menyelesaikan isu pemilikan syarikat serta pihak mana yang berhak untuk menguruskan syarikat tersebut. Integrasi ekonomi ini juga mengakibatkan masalah yang lain seperti pengangguran. Pengangguran meningkat secara mendadak di Jerman Timur apabila berlaku penutupan banyak perusahaan milik negara. Apabila berlaku penyatuan semula, pengaudit dari Jerman Barat datang dan menilai syarikat-syarikat Jerman Timur ini
untuk melihat kepada kebolehan mereka untuk mendapatkan keuntungan dan mengelakkan kerugian. Akan tetapi, banyak syarikat yang dianggap tidak menguntungkan dan hanya rugi di dalam sebuah ekonomi Jerman yang bersatu akan ditutup. Dan ini mendorong kepada 2 juta rakyat Jerman Timur menganggur selepas penyatuan semula Jerman. Kerajaan Jerman Barat juga membelanjakan kos yang teramat besar untuk usaha penyatuan semula. Sebanyak 2 trilion euro dibelanjakan selepas 20 tahun berlaku penyatuan semula Jerman. Akan tetapi banyak dana ini dikumpul menerusi cukai solidariti yang dikenakan ke atas pendapatan rakyat Jerman dan dimasukkan sebuah tabung untuk meningkatkan lagi ekonomi Jerman Barat serta melabur untuk meningkatkan infrastruktur serta standard hidup rakyat Jerman Timur. Seterusnya adalah integrasi sosial. Apabila berlaku penyatuan semula Jerman, rakyat Jerman Timur dipaksa menerima ciri-ciri masyarakat Jerman Barat. Ciri-ciri bebas seperti kebebasan untuk bergerak ke mana-mana sahaja yang mereka mahukan dan tiada tindakan akan diberikan sekiranya mereka meninggalkan negara misalnya. Mereka juga bebas untuk bekerja apa-apa pekerjaan yang mereka mahukan berasaskan kemahiran mereka, mengumpul seberapa banyak kekayaan dan lain-lain kebebasan yang dinikmati sejak sekian lama oleh rakyat Jerman Barat. Sudah semestinya ini amat berbeza dengan kehidupan di bawah sistem komunisme yang melihat segala aspek kehidupan dikawal oleh pihak pemerintah. Sesetengah rakyat Jerman Timur bergelut dengan kebebasan yang terlalu banyak ini kerana mereka sudah terlalu biasa hidup dalam sistem sosialisme dan komunisme yang menjamin segala keperluan hidup. Sebagai contoh, kerajaan Jerman Timur memberikan mereka segala keperluan yang diperlukan. Sebagai contoh, tempat tinggal, makanan, minuman, pekerjaan serta akses kepada perlindungan kesihatan yang dijamin oleh kerajaan pusat. Tetapi, sejak penyatuan semula Jerman, boleh dikatakan rakyat Jerman Timur ini harus melakukan segalanya dengan sendiri atau akan ditinggalkan di sebalik arus kemajuan yang ingin dikecapi oleh kedua-dua Jerman. Selain daripada itu, wujud juga masalah ketegangan dari segi masyarakat Jerman Timur akibat pendedahan fail polis rahsia Jerman Timur ataupun Stasi. Baik, Stasi ini merupakan sebuah badan polis rahsia yang memerhatikan kehidupan rakyat Jerman Timur. Kewujudan badan ini mengawal segala aspek dalam kehidupan seorang rakyat Jerman Timur. Dan kerajaan Jerman Timur mendapatkan khidmat ataupun maklumat daripada rakyat biasa yang terdiri daripada ahli keluarga, jiran, rakan sekerja serta lain-lain orang yang wujud dalam komuniti untuk melaporkan sebarang insiden yang mampu menggugat kestabilan pemerintahan kerajaan Jerman Timur. Apabila berlaku penyatuan semula Jerman Timur, kerajaan Jerman Barat bersetuju untuk membuka fail dan mendedahkan nama-nama orang yang terlibat dalam operasi polis rahsia ini. Ini mengakibatkan rakyat Jerman Timur berasa curiga akan ahli keluarga, jiran, rakan sekerja mereka yang mungkin telah melaporkan diri mereka kepada pihak berkuasa untuk mengawasi gerak-geri mereka. Dan perkara ini sudah tentu menimbulkan ketegangan dalam kalangan rakyat Jerman Timur. Akhir sekali, kita akan melihat kepada pengajaran yang boleh didapati oleh kerajaan Korea Selatan daripada penyatuan semula Jerman. Saya akan melihat kepada 3 aspek. Aspek pertama, politik, kedua, ekonomi dan ketiga, aspek sosial. Kita akan teruskan dengan aspek politik pertama, iaitu perubahan ideologi serta integrasi politik. Perubahan ideologi politik berlaku tanpa sebarang halangan besar buat Jerman Timur. Ini adalah kerana kemasukan ideologi dari Jerman Barat menerusi siaran televisyen yang diperolehi serta kesamaan ideologi sesetengah parti politik yang wujud di kedua-dua Jerman. Sebagai contoh,
Christian Democratic Union yang wujud di kedua Jerman dapat bersama-sama duduk dan berbincang untuk memudahkan usaha penyatuan semula yang berlaku pada 1990-an. Persamaan ideologi ini memudahkan mereka untuk mencapai matlamat mereka iaitu penyatuan semula dan disokong padu oleh rakyat Jerman Timur. Akan tetapi, integrasi politik buat Korea mungkin sukar untuk direalisasikan kerana rakyat Korea Utara tidak didedahkan dengan idea seperti demokrasi yang asli di dalam sistem politik. Mereka sejak sekian lama telah dikuasai fikiran mereka oleh rejim Kim yang telah menguatkan kuasa mereka menerusi perkara seperti kultus individu yang melihat pemerintahan mereka sebagai agung dan rakyat Korea Utara harus mematuhi segala perintah yang telah diberikan oleh mereka. Ini sudah semestinya akan menyukarkan usaha integrasi politik rakyat Korea Utara ke dalam sistem demokrasi yang telah lama diamalkan di Korea Selatan. Yang kedua adalah kedudukan Kim Jong-un dalam pemerintahan negara. Hal takut pemerintahan bukanlah satu isu yang besar semasa penyatuan semula Jerman. Ketika itu, pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker, yang ingin berkuasa dibuang oleh partinya serta rakyat Jerman Timur. Beliau digantikan dengan Lothar de Maizière yang bersedia menerima pimpinan Helmut Kohl, pemimpin Jerman Barat, demi menyatukan semula negara dan bangsa. Dan perkara ini berlaku tanpa sebarang halangan yang besar. Akan tetapi perkara yang sama tidak boleh dilihat pada rejim Kim yang sudah memerintah Korea Utara lebih daripada 7 dekad. Dan akan wujud persoalan besar sama ada siapa yang lebih berhak untuk memimpin negara. Adakah ia rejim Kim ataupun kerajaan Korea Selatan yang telah lama mengamalkan demokrasi dan bertukar pemimpin setiap 7 tahun. Wujud juga persoalan tentang jenayah yang dilakukan oleh rejim Kim sejak sekian lama dan adakah pendakwaan akan dilakukan setelah berlaku penyatuan semula? Persoalan besar ini sudah semestinya menjadi cabaran buat kerajaan Korea Selatan untuk memikirkan isu penyatuan semula Korea. Seterusnya, integrasi ketenteraan serta isu senjata nuklear. Penyatuan semula Jerman melibatkan integrasi tentera Jerman Timur, dikenali sebagai National Volksarmee, ke dalam tentera Jerman Barat, yang dikenali sebagai Bundeswehr. Untuk melancarkan proses integrasi ini, Volksarmee dibubarkan secara rasmi pada Oktober 1990 dan melihat 33,000 orang pegawai tentera mereka dikurangkan bilangan mereka kepada 3,200 sahaja untuk diserap masuk ke dalam Bundeswehr. Lebihan tentera ini dihentikan tugas mereka dan diberikan pencen. Tetapi perasaan tidak puas hati wujud kerana pencen yang diberikan adalah rendah. Selain daripada itu, segala kelengkapan seperti kereta kebal, kereta perisai dan senjata api serta fasiliti seperti pusat latihan diserahkan kepada Bundeswehr. Integrasi ketenteraan Korea Utara dengan Korea Selatan adalah jauh lebih rumit akibat penglibatan bilangan yang jauh lebih besar. Sebagai konteks, tentera aktif Korea Utara ataupun Korean People's Army adalah 1 juta orang dan mereka dibantu dengan 8 juta tentera simpanan. Selain daripada itu, KPA juga dilengkapi dengan kelengkapan tentera yang amat besar dengan 4,300 buah kereta kebal, 2,500 kenderaan infanteri dan 8,600 artileri serta 5,500 sistem pelancaran roket. Kesemua ini membolehkan mereka untuk menawan mana-mana negara lain dengan mudah dan integrasi dengan tentera Korea Selatan akan menjadi rumit akibat bilangan yang banyak ini. Tetapi, isu terbesar dalam integrasi ketenteraan adalah isu pemilikan senjata nuklear oleh Korea Utara. Korea Utara telah membuktikan bahawa mereka mempunyai senjata nuklear di dalam stockpile mereka dan mereka berani untuk menggunakannya jika
diprovokasi. Dan perkara ini sudah tentu akan merumitkan rundingan penyatuan semula Korea. Ia sudah menjadi isu terbesar dalam rundingan pendamaian inter-Korea. Bayangkan dalam rundingan penyatuan semula Korea. Kita akan teruskan dengan aspek kedua, iaitu aspek ekonomi. Pertama adalah perubahan sistem ekonomi kepada sistem kapitalisme. Integrasi ekonomi berasaskan kapitalisme bukanlah satu cabaran besar buat penyatuan semula Korea. Ini adalah kerana wujud sistem kapitalisme secara tidak rasmi di dalam ekonomi tempatan, dan perkara ini menjadi lebih ketara sejak zaman kebuluran melampau pada tahun 1990-an atau dikenali sebagai The Arduous March. Ini melihat rakyat Korea Utara yang kebuluran terpaksa meninggalkan sistem pengagihan sumber oleh kerajaan Korea Utara dan mengamalkan sistem jual beli barang di dalam ekonomi tempatan. Selain daripada itu, dasar ekonomi yang dijalankan oleh pemimpin sekarang iaitu Kim Jong-un lebih menggalakkan sistem kapitalisme wujud menerusi akta seperti Enterprise Act of 2014 yang membenarkan pengurus syarikat milik kerajaan menerima pelaburan dari pihak swasta dari dalam atau luar negara, serta rakyat dibenarkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti jual beli barangan keperluan harian. Akan tetapi, isu penswastaan syarikat awam Korea Utara, pembahagian harta serta integrasi mata wang akan menjadi isu yang besar seperti di Jerman. Firma Korea Utara juga akan bergelut untuk bersaing dengan firma Korea Selatan yang amat-amat maju. Sebagai contoh, firma Korea Utara hanya melibatkan diri dalam beberapa pasaran seperti pembuatan besi dan keluri, mesin berat, bahan kimia dan tekstil. Tetapi skala pembuatannya adalah jauh lebih kecil berbanding jiran mereka di selatan. Serta mereka masih bergantung kepada bidang pertanian tempatan. Korea Selatan pula telah jauh meninggalkan Korea Utara dari segi kemajuan mereka sejak galakan perindustrian semasa zaman pemerintahan Presiden Park Chung-hee pada tahun 70-an. Firma Korea Selatan ketika ini adalah antara yang terbaik di dunia dan amat-amat kaya dari segi kebolehan serta keuntungan. Kedua adalah penyatuan semula secara umumnya memakan perbelanjaan yang amat besar. Seperti yang saya telah katakan sebelum ini, penyatuan Jerman telah menelan belanja yang amat besar buat kerajaan Jerman Barat. Sebanyak 2 trilion euro dihabiskan dalam tempoh 20 tahun selepas penyatuan semula Jerman. Ini adalah untuk menyamakan taraf ekonomi Jerman Barat dan Jerman Timur serta membina infrastruktur penting yang tidak wujud di Jerman Barat serta meningkatkan kualiti hidup rakyat secara keseluruhannya. Di Korea Selatan, kerajaan harus mengambil peranan besar untuk membiayai usaha penyatuan semula dan kos yang terlibat akan jauh lebih tinggi berbanding penyatuan Jerman yang berlaku. Ini adalah kerana integrasi kedua negara Korea adalah jauh lebih besar dari aspek populasi. Jerman Timur dalam konteks mempunyai 17 juta orang sahaja dan hanya terdiri daripada 1/3 daripada populasi Jerman Barat. Populasi Korea Utara pula adalah sebanyak 25 juta dan separuh daripada populasi rakyat Korea Selatan sebanyak 50 juta. Bilangan rakyat yang sangat banyak ini akan menyukarkan usaha kerajaan Korea Selatan untuk mengagihkan sumber secara adil serta memastikan tiada rakyat akan begitu terkesan apabila berlaku integrasi ekonomi. Selain daripada itu, rakyat Korea Utara juga adalah sangat miskin berbanding rakyat Jerman Timur. Pendapatan rakyat Jerman Timur adalah 1/3 sahaja berbanding rakyat Jerman Barat apabila berlaku penyatuan semula. Tetapi buat rakyat Korea Selatan, mereka adalah 12 ke 40% lebih kaya berbanding rakyat Korea Utara. Dan ini semestinya akan melibatkan
kos yang teramat tinggi untuk kerajaan Korea Selatan memastikan rakyat Korea Utara tidak begitu ketinggalan. Akhir sekali adalah aspek sosial, iaitu perubahan ideologi serta integrasi sosial akan mengambil masa yang lama. Pengajaran terutama daripada penyatuan semula Jerman adalah sebarang usaha untuk menyatukan dua masyarakat yang telah terpisah sejak zaman dahulu akan mengambil masa yang lama. Ini dapat dibuktikan apabila sesetengah rakyat Jerman Timur masih lagi menyesuaikan diri dengan suasana baru ini, walaupun telah lama bersatu. Masalah sosial seperti pengangguran masih wujud di dalam negara. Tambahan pula dengan ketidakpuashatian dengan kerajaan pusat yang dianggap dikuasai oleh orang serta parti dari Jerman Barat dan tidak begitu kisah dengan kesusahan yang dialami oleh rakyat Jerman Timur. Walau bagaimanapun, sebahagian besar rakyat Jerman Timur menerima baik usaha penyatuan semula Jerman kerana telah terpengaruh dengan kehidupan di Jerman Barat sejak zaman dahulu lagi. Ini adalah kerana idea radikal seperti kebebasan bergerak serta demokrasi ini dapat disebarkan dari Jerman Barat ke Jerman Timur menerusi siaran televisyen serta risalah-risalah akibat kurang kawalan kerajaan. Wujud juga parti politik yang mempunyai ideologi yang sama di Jerman Barat dan Jerman Timur. Kerajaan Jerman Timur boleh dikatakan hanya memfokuskan usaha pembahagian fizikal dan tidak begitu pada pembahagian mental. Ini berkontra dengan keadaan di Korea Utara, di mana rakyat tempatan dikawal ketat dari segi pemahaman terhadap ideologi negara, serta kesetiaan yang teramat utuh buat rejim Kim sejak mereka lahir lagi. Segala aspek kehidupan mereka dikawal ketat. Sebarang penyebaran idea atau media dari negara luar yang dianggap bercanggah dengan fahaman negara akan diharamkan. Dan sebarang usaha memberontak akan mengakibatkan mereka dihukum dan dihantar ke penjara-penjara untuk menjadi buruh kasar. Dan dalam kes yang ekstrim akan dibunuh. Jadi, rakyat Korea Utara sudah tentu akan bergelut untuk menyesuaikan diri dalam keadaan yang bebas ini. Dan akan mengambil masa lebih banyak untuk menyesuaikan diri. Oleh itu, kerajaan Korea Selatan harus bijak mengatur strategi untuk memastikan rakyat Korea Utara dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Strategi yang boleh dijalankan adalah seperti pendidikan semula rakyat Korea Utara serta memastikan segala keperluan hidup mereka dapat dipenuhi untuk memastikan mereka dapat hidup dengan baik selepas penyatuan semula Korea. Secara kesimpulannya, penyatuan semula Jerman berlaku pada 13 Oktober 1990 akibat desakan yang hebat oleh rakyat serta ahli politik Jerman Timur. Tambahan pula, rakyat Jerman Barat serta ahli politik menerima dengan hati terbuka untuk menyatukan kedua negara yang telah lama berpisah ini. Secara keseluruhannya, penyatuan semula Jerman telah mengakibatkan pelbagai cabaran buat kerajaan Jerman Barat dan dapat dilihat dalam 3 aspek, iaitu integrasi politik, ekonomi serta sosial. Rakyat Jerman Timur masih lagi menyesuaikan diri walaupun telah hampir 30 tahun bersatu dan masih lagi wujud pelbagai masalah sosial di dalam negara dan akan mengambil masa untuk melihat Jerman Timur betul-betul sama taraf dengan Jerman Barat. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai pengajaran yang boleh diambil oleh kerajaan Korea Selatan dalam usaha penyatuan semula Korea. Akan wujud cabaran yang jauh lebih besar dalam usaha ini berbanding dengan penyatuan semula Jerman pada 1990. Dan sebarang usaha harus ditempuhi dengan kesabaran yang tinggi serta konsiderasi atau toleransi yang tinggi antara kerajaan Korea Selatan dan Korea Utara untuk merealisasikan aspirasi penyatuan semula Korea. Tetapi, hasilnya Korea boleh menjadi sebuah negara yang bersatu, yang maju, hebat serta setanding dengan negara-negara maju yang lain. Walaupun proses ini akan mengambil masa yang lama, tetapi ia sudah semestinya akan memberikan pelbagai
pelbagai impak yang positif buat negara dan bangsa Korea telah lama berpisah. Sekian, terima kasih.